Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya Zahid Hamidi bersuara berkait dengan pengakuan Samsuri, Menteri Besar Terengganu berkait dengan TCO. Kata Zahid Hamidi, UMNO syak, Samsuri cari simpati menjelang PRK Air Kuning. UMNO berpendapat ada kemungkinan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar membuat dakwaan diawasi secara rahsia dan teleponnya dipintas semata-mata kerana kedatangan pilihan raya Air Kuning. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata demikian. Kenyataan sebenar sudah dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail pagi tadi. Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa tidak ada pintasan telefon atau pengawasan. Jadi kenapa perkara ini perlu timbul? Mungkin dia, iaitu Ahmad Samsuri, nak memohon simpati sebab PRK Air Kuning. Katanya ringkas ketika ditanya selepas majlis pelancaran Akademi Rel Pahang di Kuantan Pahang hari ini. Turut hadir Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail. Semalam Ahmad Samsuri yang juga naib Presiden PAS mendakwa dia dikenakan TCO justru talian telefonnya miliknya kemungkinan besar dipintas oleh pihak berkuasa. Keadaan itu dakwanya menjadikan dia seolah-olah seorang penjenayah berbahaya, dikaitkan dengan sindiket dan gangster atau berstatus persona non grata di tanah air sendiri. Adakah telefon saya dipintas? Sudah tentu 100% katanya. Adakah saya diikuti kemana-mana saya pergi walaupun atas urusan peribadi? Sudah tentu tanpa ada keraguan dakwanya lagi. Menurut Ahmad Samsuri, keadaan itu merumitkan proses keluar masuknya melalui sempadan negara. Walaupun sekadar ke Sabah dan Sarawak sejak suku ke-3 tahun lalu. TCO tambahnya adalah satu bentuk penandaan terhadap individu yang dianggap berisiko oleh pihak tertentu, walaupun tanpa sebarang kesalahan dibuktikan secara sah. Tegas Ahmad Samsuri, dia kecewa dengan situasi yang dihadapi dan mendakwa ia usaha untuk mengumpul maklumat politik pihak lawan bagi mengawal dan menekan suara tertentu. Namun demikian saudara-saudara sekalian, apa yang telah diberitahu ialah Ketua Polis Negara pun telah menafikan pergerakan Dr. Samsuri Mokhtar dipantau. Razaruddin Husin berkata Menteri Besar Terengganu itu bukan penjenayah atau suspek yang perlu dipantau. Ketua Polis Negara Razaruddin Husin berkata pihak berkuasa tidak pernah meletakkan nama Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai individu berisiko sehingga menyebabkan pergerakan Menteri Besar Terengganu itu dipantau ketat. Razaruddin berkata istilah TCO digunakan Samsuri juga tidak tepat kerana TCO atau Travel Control Officer, pegawai kawalan perjalanan sebenarnya adalah jawatan pegawai polis cawangan khas yang bertugas di pintu keluar masuk negara lapor berita harian. TCO bertugas di pintu keluar masuk negara sama ada di lapangan terbang atau Bukit Kayu Hitam yang mempunyai tugasan tertentu. Mungkin apa yang dimaksudkan Samsuri itu adalah senarai pekeliling khas SPK, tetapi nama beliau tidak ada dalam senarai kerana dia bukan penjenayah atau suspek katanya yang dipetik sebagai berkata. Katanya lagi, nama yang ada dalam SPK adalah suspek bagi kes tertentu termasuk jenayah, narkotik atau individu yang terbabit dalam kes 3R, agama, kaum dan raja yang perlu ditangkap jika mereka memasuki negara ini. Beliau berkata pegawai TCO yang bertugas di pintu masuk negara bekerjasama dengan pegawai imigresen dan kastam bagi melakukan risikan serta meneliti senarai suspek dalam SPK bagi membolehkan tangkapan dibuat untuk tindakan lanjut. Razaruddin yang menafikan polis memintas telefon Samsuri berkata,
Kemungkinan besar, Menteri Besar Terengganu itu tidak selesa apabila pegawai TCO di laluan VIP untuk keluar negara bertanya ke mana beliau mahu pergi. Sebenarnya kita tahu pergerakan Sanusi kerana pegawai polis sentiasa ada bersamanya sepanjang masa untuk menjaga keselamatannya, kata Razarudin lagi. Semalam Samsuri dilapor mendakwa, dilabel dan ditanda sebagai individu bawah status TCO sejak pertengahan tahun lalu. Beliau yang dikenali sebagai Dr. Shem mendakwa diletakkan di bawah TCO yang menurutnya menandakan sebagai individu berisiko dalam sistem kawalan sempadan Malaysia. Selain dirinya, Samsuri mendakwa seorang lagi tokoh utama pembangkang turut dikenakan TCO. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan terkini PRK Sungai Kuning. Ramai yang menjangkakan 9 daripada 10 yang ditanya menyatakan bahawa keputusan PRK Sungai Kuning sudah diketahui, iaitu Perikatan Nasional akan kalah teruk sampai terlingkup dan tak mampu menang wang deposit, kata mereka. Panggillah sekali dengan Tun Mahathir pun mereka akan kalah juga, kata netizen. Hari ini sah air kuning persiapan jentera amanah yang terbaik. Dengan ini bolehlah dijangkakan dengan kerjasama kuat antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, calon Barisan Nasional dijangka tidak akan mengalami masalah yang besar untuk menang di PRK Kuning. Ini menunjukkan bahawa sentimen menyatakan konon kerjasama antara Pakatan Harapan Barisan Nasional tidak menjadi, kini semakin pudar. Perikatan Nasional gagal meyakinkan pengundi ataupun gagal meyakinkan bahawa gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional itu jahat atau gagal. Benarnya, gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional menstabilkan politik dan ekonomi negara. Kerana Barisan Nasional dan Pakatan Harapan adalah dua seteru yang sangat kuat, besar, lebih kuat daripada Perikatan Nasional. Dengan bergabungnya dua seteru ini menunjukkan dan ini akan membawa kepada kestabilan kerana tiada lagi perseteruan besar antara parti politik. Dengan kata yang lain, bila tiada berseteru, sebuah keluarga akan lebih aman dan mudah ditadbir. Perikatan Nasional bila lagi? Itu persoalannya. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa siapa ada masalah kencing manis, gout dan tinggi darah, tekan butang produk yang ada dalam video ini. Beli cepat kerana harganya sangat murah. Produk ini sangat berkesan, sudah ramai yang menggunakannya dan menerima manfaat yang luar biasa. Hari ini, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menjejak kakinya ke air kuning bertemu jentera pilihan raya amanah Perak. Semua pemimpin atau pimpinan amanah kawasan seluruh Perak turun maghrib solat jemaah di Masjid Batu Tuju, Cangkat Jong. Tak sempat untuk kejar solat di Masjid Tanjung Keramat, kawasan pilihan raya kecil. Jika tidak, dapatlah jumpa dan bersalaman dengan kawan-kawan lama PAS di situ, katanya. Masa Dr. Zul banyak dihabiskan dengan mendengar taklimat pengarah jentera Salman Saleh dan bertemu muka dengan jentera. Ucapannya sekadar memenuhi ritual parti politik yang mengambil masa tidak sampai sebatang rokok yang terbakar. Itu pun lebih kepada nasihat kesihatan dan ingatan untuk bekerja kuat memenangkan calon Barisan Nasional Perpaduan. Pengarah Biro Pilihan Raya Amanah Nasional Muhammad Sani Hamzah menyebut sepanjang dia diamanahkan jabatan tersebut dan mengetuai jentera pilihan raya kecil pada 5 PRK, inilah pilihan raya kecil yang terbaik. Meski hari penamaan calon belum tiba lagi, dia mengukur dari persediaan jentera amanah Perak dan kerjasama antara Pakatan Harapan dan BN sejak beberapa minggu lalu. Itu memang perlu diakui. Jika tidak, mana mungkin Perak memulakan kerja membentuk kerajaan perpaduan, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian,
Adakah dengan pilihan raya kecil PRK Air Kuning ini akan menjadi bukti terkuburnya Perikatan Nasional dalam kancah politik Malaysia? Adakah dengan terkuburnya Perikatan Nasional dalam pilihan raya Air Kuning ini akan menyebabkan Perikatan Nasional tiba-tiba bubar dan berpecah pula? Tiada yang mustahil di dalam dunia politik. Mungkin tiba-tiba Muhyiddin Yassin akan membawa parti bersatu bergabung di dalam kerajaan perpaduan. Itu pun tiada yang mustahil. Atau PAS yang akan masuk dalam kerajaan perpaduan pun tiada yang mustahil. Tetapi yang mustahil ialah kemenangan Perikatan Nasional di PRK Air Kuning. Itulah yang dijangkakan oleh netizen. Kata mereka, yang mustahil ialah Perikatan Nasional menang di PRK Air Kuning. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.